Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والهزن إذا شئت ربي سهلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأقوال فإنه لا يهدينا إليهما سواك. وقنا اللهم سيء الأعمال وسيء النوايا فإنه لا يقينا منهما سواك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Saudara penerbit, muslimin muslimat, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali perbincangan kita menerusi segmen tafsir Al-Quran di IKIM ini. Mudah-mudahan memberikan kepada kita kefahaman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mafhumnya taraktu ba'di amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud kutinggalkan selepasku dua perkara, sekiranya kamu berpegang teguh kepada keduanya maka kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Yang pertama merupakan Al-Quranul Karim, yang kedua merupakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dianggap sebagai sahih oleh Al-Albani. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, sekali lagi kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kesempatan ini kita akan mulakan satu perbincangan dari surah yang baru, iaitu surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara merupakan satu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa isu berkaitan dengan kehidupan manusia, sesuai dengan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa penyelesaian kepada masalah umat zaman berzaman hingga ke hari kiamat. Maka kedatangan surah Asy-Syu'ara di antara lain menyentuh beberapa isu yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diringkaskan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab beliau bertajuk Safwatut Tafasir. Dikatakan ada 7 perkara yang dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mesejnya kepada manusia menerusi surah Asy-Syu'ara. Apakah 7 perkara tersebut? Cuba kita perhatikan bersama-sama. Perkara pertama yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Asy-Syu'ara, kata penulis, kata pengarang Safwatut Tafasir, surah Asy-Syu'ara makkiyatun wa qad alajat usul ad-din min at-tauhid war-risalah wal-ba'th. Sya'nuha sya'nu sa'ir as-suwar al-makkiyah allati tahtam bijanibil aqidah wa usulil iman. Surah Asy-Syu'ara merupakan surah makkiyah, iaitu surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dan tabiatnya, ciri-cirinya menyerupai surah-surah makkiyah yang lain, iaitulah diberikan fokus penegasan terhadap perkara-perkara yang merupakan asas kepada Islam itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan tauhid, yang kedua berkaitan dengan ar-risalah, yang ketiga berkaitan dengan al-ba'ts, iaitulah ar-risalah maknanya perutusan Nabi dan Rasul zaman ke zaman, abral qurun wal azminah, kedatangan Nabi alaihi wassalatu wassalam dari zaman ke zaman untuk membetulkan cara pemikiran manusia.
di atas satu keyakinan polisi yang semua kita menerimanya, bahawa manusia dengan pergantungan yang mutlak kepada akal akan tersesat. Yang seterusnya, yang ketiga, isu yang dibawakan oleh surah ini iaitu berkaitan dengan kebangkitan semula manusia untuk menerima dihisab atas segala perkara yang telah mereka lakukan tatkala hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, surah ini dimulakan dengan menceritakan tentang Al-Quranul Karim sebagai satu watika yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah umat manusia. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, surah ini juga membawakan kepada kita tentang para nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala zaman ke zaman, masa ke masa, mengikut kepada keadaan umat pada waktu itu. Maka antara kisah yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Asy-Syu'ara ini iaitulah kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kisah Nabi Musa akan kita lihat dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi segmen tafsir Al-Quran ini, merupakan antara surah yang paling banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam episod-episod kenabian, perutusan para nabi kepada manusia, kerana beberapa persamaan di antara Nabi Musa dengan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang seterusnya yang dibawakan oleh Allah dalam surah ini iaitu kisah tentang Al-Khalil Ibrahim alaihi salatu wassalam wa mawqifuhu min qaumihi wa abihi fi ibadatihim lil awthani wal asnam. Dalam perkara yang dibawakan oleh surah ini yang seterusnya iaitulah perutusan Al-Khalil, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan prinsipnya, pegangannya berhadapan kaumnya termasuk ayahnya sendiri dalam pensyirikan yang mereka lakukan, kesesatan mereka untuk menyembah berhala. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, seterusnya surah ini membawakan kepada kita topik yang keenam, iaitulah cerita kedudukan hamba-hamba yang bertakwa dan hamba-hamba Allah yang sesat, al-muttaqin wal-ghawin, as-su'ada wal-ashqiya, wa masir kullin minal fariqaini yaumaddin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesudahan orang-orang yang bertakwa dan kesudahan mereka yang menderita, yang tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya yang terakhir sekali yang dikemukakan di surah yang mulia ini iaitu kisah-kisah tentang perutusan nabi-nabi dan rasul-rasul. Di antaranya Nabi Nuh, di antaranya Nabi Hud, di antaranya Nabi Saleh, di antaranya Nabi Lut dan Nabi Shu'aib alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala turut menjelaskan bagaimanakah berlakunya kesudahan kepada mereka yang ingkar, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala kenakan kepada mereka, azab sengsara yang menimpa mereka lantaran kedegilan mereka untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat kepada surah ini, surah Asy-Syu'ara, mengapa dinamakan sebagai surah Asy-Syu'ara? Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni, dinamakan sebagai suratul Syu'ara, summiyat suratul Syu'ara lianna Allah Ta'ala dzakara fiha akhbar asy-syu'ara wa dzalika liraddi 'ala al-musyrikin fi za'mihim anna Muhammadan kana sya'iran wa anna ma jaa'a bihi min qabil asy-syi'ri faradallahu 'alaihim dzalika al-kadhib wal buhtan biqawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Sadaqallahul azim. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala meng-highlightkan satu isu yang berlaku pada zaman kedatangan Nabi Muhammad itu, iaitulah orang-orang Arab cukup berbangga dengan kemahiran syair. Mereka cukup menghormati mereka yang berkebolehan dalam bidang syair. Dianggap syair merupakan senjata yang paling ampuh pada waktu itu untuk menjatuhkan sesuatu kaum, untuk meninggikannya, memadai di karang syair-syair yang hebat, walaupun orang yang dipuji ataupun dihentam itu merupakan mereka yang sebaliknya. Maka keberadaan golongan syu'ara ini cukup digeruni oleh masyarakat pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa taala membawakan Al-Quran sebagai satu tahaddi, sebagai satu cabaran kepada orang-orang Arab untuk menunjukkan kehebatan mukjizat kalam Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian,
InsyaAllah dalam surah ini kita akan lihat beberapa perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita pada hari ini. Bagaimana kita memahami konsep muzik, bagaimana kita memahami hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan kita berdasarkan kepada apa yang Allah SWT wahyukan, daripada apa yang saya ekstrak daripada pandangan-pandangan para ulama. Melihat kepada surah ini juga, dia merupakan satu surah yang panjang, surah yang menceritakan perkara-perkara yang mengajak manusia untuk berfikir, memuhasabah diri bahawa keadaan mereka di muka bumi Allah ini hanyalah sementara saja. Mereka akan kembali kepada Allah, satu perkara yang tidak dapat dinafikan dalam kehidupan. Dan kita akan lihat bagaimana Allah SWT mengingatkan kita menerusi satu ayatnya, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai, melainkan yang mendatangi Allah SWT dengan hati yang selamat sejahtera. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikanlah kita dari kalangan mereka. InsyaAllah pada kali ini kita akan bacakan beberapa ayat yang awal dari surah Asy-Syu'ara. Kemudian kita lihat kepada tafsiran berdasarkan kepada pandangan beberapa ulama mufassirin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. In nasha' nunazzil 'alaihim minas samaa'i ayatan fadhallat a'naquhum laha khadi'in. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه مؤرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Sadaqallahul azim. Terjemahannya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ta sin mim. Inilah ayat-ayat Quran yang menerangkan boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu kerana mereka tidak beriman kepada risalahmu. Jika kami kehendaki, nescaya kami akan menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka sentiasalah mereka tunduk kepada Allah SWT. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka satu peringatan baru dari Tuhan yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Sungguh mereka telah mendustakan Al-Quran, maka kelak akan datang kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan itu. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat sesuatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, episod ini dibuka dengan kenyataan bahawa Al-Quran merupakan wahyu daripada Allah SWT yang menerangkan. Al-Quran merupakan satu panduan yang wajar kita semua pegang untuk menjalani kehidupan sebagai hamba Allah yang sebenar-benarnya. Berkata Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi dalam buku beliau bertajuk Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Bagaimanakah dunia ini menjadi rugi dengan sebab orang-orang Islam merupakan mereka yang tidak maju, mereka yang mundur. Dan dalam buku beliau yang kedua bertajuk As-Sirah An-Nabawiyah, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara isu yang dikemukakan di situ menceritakan bagaimana umat Islam pada hari ini merupakan umat yang ketinggalan pada hari ini. Umat yang berada di hujung. Kalau kita umpamakan dalam trek lumba lari, berada di hujung sekali berbanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita melihat bagaimana manusia ini hidup di muka bumi Allah SWT kerana tidak mencontohi perutusan Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan perkara yang paling asas kepada kejayaan umat Islam yang terdahulu, di mana mereka mencipta ketamadunan.
Perumpamaan yang dibawakan oleh Abul Hasan Ali An-Nadawi, laksana kedatangan kita ke rumah seorang teman sebagai tetamu di rumahnya, maka sudah pastilah kita perlu mengikuti segala ketetapan yang diletakkan. Maka demikianlah kedatangan kita ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita gagal mengikuti suruhan perintah Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita dikenakan hukuman. Dan alangkah teruknya hukuman pada hari ini digambarkan oleh seorang penyair Arab dalam satu kata-katanya, ayyuhal muslimun lastum minal gharbi bihalin tastawjibuna ihtirama, innama antum ladal gharbi qaumun khuliqu an siwa syururi athama, wa idza ma fa'altumul khaira yawman hasibuhu jinayatan wa athama, wa idza maftara alaikum aduwwun ayyadu wa saddaqul awhama, rahimallahu ummatan asbahal gharbu yara kulla dhanbihal islama. Dalam kata-kata yang hebat oleh Ar-Rasafi pada tahun 1945 di bumi Iraq, mengatakan bahawa alangkah kesiannya umat Islam pada hari ini. Umat yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih pada hari ini, masyarakat barat melabel mereka sebagai umat yang begitu hina sekali. Umat yang segala kebaikan yang ada padanya dinafikan, bahkan dilabelkan membawa segala bentuk kejahatan untuk menyebabkan orang lain susah di atas muka bumi ini. Kata-kata itu cukup menggamit hati kita kalau kita memerhatikannya. Sehingga bila seorang menuduh umat Islam melakukan demikian, maka masyarakat barat akan mencari bukti-bukti untuk membenar dan menyokong segala kata-kata dusta itu. Alangkah kesihannya umat yang telah pun Allah Subhanahu wa taala beri rahmat kepadanya. Apabila masyarakat barat melabelkan semua kejahatan itu adalah Islam. Maka para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, merenung kepada ayat yang awal daripada surah ini, satu percikan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita supaya kita fikirkan bersama, iaitulah hakikat kedatangan Al-Quran sebagai Al-Mubin, membawa berita yang menjelaskan segala kekusutan yang menimpa umat. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita melihat kepada ayat yang ketiga. Ayat ketiga bermaksud, boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu kerana mereka tidak beriman kepada Islam. Berkata Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti dalam buku beliau bertajuk Adwa'ul Bayan, satu tafsir Quran yang outstanding pada musim ini, pada abad ke-20. Tafsir dipanggil sebagai Adwa'ul Bayan, menyenaraikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak episod kenabian, ketika berdakwah kepada kaumnya ditolak, maka Nabi merasa sedih, Nabi merasa kecewa. Antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hakikat ini di awal surah Al-Kahfi sebagai contohnya. Insya-Allah dengan kesempatan umur yang dikurniakan kepada kita, kita akan membincangkan tentang suratul Kahfi satu masa akan datang. Bagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Agaknya kamu Muhammad merasa kecewa sangat kerana mereka menolak risalah yang kamu bawa, wahai Muhammad. Dalam ayat dari surah Al-Hijr ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tahzan 'alaihim. Dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama ayat ke-97, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Maknanya tiga ayat ini menceritakan tentang perasaan kecewa yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ini menunjukkan satu bukti yang jelas bahawa Nabi merupakan manusia macam kita. Nabi ditimpa rasa sedih. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis tatkala kematian puteranya yang bernama Ibrahim. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia biasa. Bila dirundung sesuatu musibah, satu ujian, ramai manusia yang akan menghadapinya dengan lelehan air mata. Maka Nabi SAW dalam keadaan seperti ini, Nabi merasa tertekan jiwa Nabi kerana tidak berimannya golongan yang Nabi SAW berdakwah kepada mereka. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, menarik kalau kita lihat isu ini sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang pemikir Islam yang terkemuka, namanya Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah.
dalam buku beliau bertajuk Zadul Ma'ad Bihadi Khairil Ibad, satu buku yang ditulis oleh beliau dalam perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, satu buku yang hebat, satu buku yang menghimpunkan tentang bagaimana wajarnya kita mencontohi Nabi Muhammad SAW dalam segenap urusan kita. Maka berkata beliau, sebenarnya sifat kecewa memang menimpa semua manusia. Cuma kebijaksanaan kita untuk menghadapi perkara tersebut dengan objektif, dengan cara yang betul, dengan cara yang tidak memudaratkan sesiapa. Kita akan kecewa bila kita beranggapan keputusan periksaan kita cemerlang, tetapi sebaliknya apa yang kita dapat cukup-cukup makan. Kita akan merasa kecewa bila kita mengharapkan satu perkara tiba-tiba tidak berlaku seperti yang kita harapkan. Dan lebih malang lagi bila berlaku sebaliknya dan memberi kesan kepada kita. Seorang pekerja merasa terhina apabila melihat kawan-kawan yang lain dinaikkan gaji, tiba-tiba dia tidak diberi sebarang honorarium, tidak diberi sebarang kesempatan untuk maju ke depan dari sudut penambahan wang allowance dan sebagainya. Seorang suami akan kecewa melihat isteri yang tidak patuh kepadanya, dan begitu juga sebaliknya. Maknanya kekecewaan, kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, sentiasa merundung manusia. Maka bagaimanakah caranya untuk kita menghadapi kekecewaan itu? Hebatnya idea yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah sentiasa merasionalkan satu perkara, memberi penjelasan, kemudian memberikan penyelesaiannya. Maka antara penyelesaian yang paling baik sekali menerusi huda, menerusi petunjuk yang dikemukakan oleh Nabi SAW daripada wahyu daripada Allah, iaitulah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dalam kita menghadapi suasana-suasana yang seperti ini, insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Antara doa bila kita menghadapi sesuatu musibah, doa ini saya yakin semua daripada umat Islam menghafalnya, iaitu doa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan nun, maka Nabi Yunus membaca doa tersebut, doa yang semua kita membacanya ketika bangun tahajud. Cuba kita lihat bagaimana Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menjelaskan kepentingan doa ini untuk dibaca. Maka beliau telah berkata, bacalah doa ini dalam semua keadaan dan tidak dibataskan pada suasana-suasana yang tertentu sahaja. Iaitulah doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Disebut dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis yang sahih menurut penilaian oleh Al-Arnaut dan Al-Albani, dikatakan bahawa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istujiba lahu. Tidaklah berdoa seseorang manusia pun dengan menggunakan doa ini melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mustajabkan baginya. Apa maksud doa itu? Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada Tuhan yang paling benar selain daripada Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku ini dari kalangan yang menzalimi diriku. Ketika Al-Imam Ibn Katsir mentafsirkan ayat ini dalam mengisahkan tentang rayuan oleh Nabi Yunus alaihissalam di atas kesilapannya meninggalkan kaumnya itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa tersebut sampai ke langit 7 di atas, sehingga bergetar arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu para malaikat yang ada dalam majlis menanyakan kepada Ya Allah, Ya Allah, apakah suara ini? Dari mana datangnya? Kami tak dapat mengesannya di muka bumi, Ya Allah. Rupa-rupanya Nabi Yunus pada waktu itu berada dalam perut ikan nun, berada dalam keadaan duka cita, kecewa yang amat sangat. Maka para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, wajar untuk kita baca doa seperti ini. Kata Al-Imam Ibn Qayyim lagi dalam buku beliau yang lain bertajuk Al-Wabilus Sayyib, dalam bab menceritakan bila berlaku satu kurbah ataupun kurab, satu musibah menimpa seseorang manusia, maka bacalah surah tersebut, bacalah ayat tersebut, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Bukan untuk dikhususkan pada sesuatu masa yang tertentu sahaja. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan sebab membaca doa seperti ini akan menyebabkan masalah yang merundung kita, yang menimpa kita, diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ujian yang menimpa ini bukan sahaja menimpa kita. Nabi SAW sebelum daripada kita pun ditimpa. Itu Nabi. Ini kan pula kita.
Ujian akan tetap berlaku dalam hidup kita, yang mana ujian disebut sebagai ibtila, menandakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak menghapuskan dosa ataupun nak menaikkan darjat seseorang manusia. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, jadi dalam menghadapi suasana kekecewaan, dalam apa sekalipun perkara yang berlaku, banyaklah mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wahai Tuhanku, sungguhnya aku dalam keadaan merupakan menzalimi diriku sendiri, ampunkan bagiku, terimalah doaku, keluarkan aku daripada kemusykilan ini. Dan kalau kita nak tambah satu doa lain yang merupakan satu doa dalam hadis sahih yang diajar oleh Nabi SAW, iaitulah Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadin, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak سميته في كتابك أو أنزلته في كتابك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Doa ini disebut sebagai doa yang sahih oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dan disetujui oleh Al-Imam Al-Zahabi. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ni hamba Engkau, ya Allah, anak kepada hamba lakimu, anak kepada hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada dalam genggamanmu, ya Allah. Tetap segala hukumanmu padaku, adil segala keputusanmu untukku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu dengan setiap nama milikmu yang kau namakan dengannya dirimu, ataupun kau turunkannya ke dalam Quranmu, ataupun kau ajar seseorang dari hamba-hambamu, ataupun yang kau simpan di sisimu yang tak diketahui oleh sesiapa pun, supaya engkau, ya Allah, menjadikan Al-Quran ini sebagai penenang kepada hatiku, memberikannya sebagai nur dalam dadaku, menghilangkan dengan Al-Quran itu kesedihanku, dan menghilangkan segala kekusutan perasaanku. Ya Allah, ya Tuhanku, kalaulah kita berdoa seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghilangkan segala kekecewaan ataupun tekanan yang menimpa kita. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk sama-sama menerbitkan buku berkaitan dengan doa ini dan kemudian dapat kita amalkan bersama-sama. Kita lihat ayat yang seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. Kalau kami kehendaki, nescaya kami akan turunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka sentiasalah mereka tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar rahmati dan dikasihi Allah sekalian, insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan bincangkan lebih lanjut tentang perkara yang berkaitan dengan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kepada kekuasaannya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu dan kekuatan untuk mengamalkannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.